Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini, hari Isnin, 3 Oktober 2022. Bersama-sama saya, Zaid, di dalam studio Jom Channel. Hari ini kita ada bicara semasa, yang mana panelis pada hari ini adalah saudara Deepak, yang merupakan adalah hubungan sedikit-sedikit dengan tokoh-tokoh politik yang mana yang telah pun disabitkan kesalahan, dan juga ia adalah satu kontroversi yang saya ingin bertanya dengan saudara Deepak sebentar lagi. Jadi hari ini saudara-saudara, Parlimen sudah pun dibuka dan hari ini ada berita yang mengejutkan juga di dalam Parlimen, di mana Najib Razak yang sudah pun dijatuhkan hukuman dikabarkan nak masuk Parlimen, dan speaker pada hari ini bayangannya membenarkan untuk Najib Razak masuk dalam Parlimen, tetapi Jabatan Penjara menolak permohonan Datuk Seri Najib untuk hadir di dalam sidang Parlimen. Dan kerana apa, saudara-saudara? Kerana Parlimen adalah satu tempat yang sangat mulia, Dewan yang mulia, sudah tentulah dihadiri oleh orang-orang yang mulia saja. Jadi saudara Deepak pun sudah berada di sini. Apa khabar saudara Deepak? Salam sejahtera Abang Zaid. Apa khabar? Ya, sihat alhamdulillah. Sihat. Banyak sekali cerita-cerita berkenaan tentang saudara Deepak ni yang mana saya ikuti saudara Deepak. Saudara Deepak dikatakan dulu asalnya penjual kapet, mempunyai hubungan yang sangat baik, terutamanya dengan Rosmah, Benar. dengan Najib dan juga tokoh-tokoh politik yang penuh dengan kontroversi. Jadi mungkin sebagai pemula bicara, mungkin saudara Deepak boleh perkenalkan diri, apakah apa juga penglibatan saudara Deepak dengan politik, terutamanya dengan Najib dan Rosmah. Abang Zaid, terima kasih mengundang saya ke Jom Studio petang ni. Dan sebenarnya saya ingin mengenalkan diri saya sebelum bermula dengan sesi ini. Saya ni memang peniaga karpet dari dulu, dan ini bisnes keluarga saya. Selain daripada itu, kita juga dalam perniagaan hartanah. Okey. Dan kebelakangan ni 2-3 tahun kita dah terlibat dalam bisnes medical. Okey. Supply, PPE supply. Pada zaman pandemik. Ya. Niat saya datang ke sini untuk cuba. Ini adalah mungkin percubaan saya yang sangat penting. Dan juga berani. Dan berani kerana benar. Ya. Itu saya memang tetap pada pendirian itu. Ya. Apa yang saya cakap daripada permulaan sampai sekarang, sudah hampir 9 tahun saya berjuang untuk memastikan Najib, Rosmah dihukum. Ya. Dan yang paling penting bagi saya, untuk mereka memulangkan semua duit yang mereka telah curi daripada rakyat Malaysia. Ya, itulah tajuk kita pada malam ini. Pulangkan balik. Saudara-saudara, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, ataupun saya ingin bertanya tentang soalan-soalan yang mungkin kontroversi, saya minta pada saudara yang sedang menonton ini untuk sharekan link ini supaya kita dapat sebar luaskan kepada semua penonton-penonton, terutamanya rakyat Malaysia, bagi kita membuat pencerahan. Baik, saudara Deepak, saya ingin bertanya tentang satu soalan. Najib dan Rosmah ini adalah sebenarnya ikon. Ikon apa? Ikon penyangat negara. Benar. Ikon perompak negara. Dan Najib pun sudah dimasukkan ke dalam penjara atas kesalahannya, dengan hukuman 12 tahun. 12 tahun ni bukan satu tempoh yang singkat, dan kemudian dia juga turut didenda sejumlah 210 juta. 210 juta di saudara, bukannya satu amount yang kecil bagi saya lah tentunya, sebagai rakyat Malaysia yang kita sekarang ni sedang berhempas pulas selepas kita pandemik, kita pun
agak paras-paras hidung juga. Tetapi ada pula saya mendapat berita bahawa sebenarnya Najib Rosmah ni dia memiliki simpanan dan juga mungkin duit yang sebegitu banyak. Soalan saya, berapa bilion ada dalam akaun Najib dan juga Rosmah yang berada di luar negara ni, Saudara Dipak? Abang Zack, saya pernah ada satu interview session berkenaan soalan ini. Ya. Dan jawapan saya adalah dalam lingkungan 100 bilion ringgit Malaysia. 100 bilion 100 ringgit. bilion ringgit Malaysia yang telah mereka curi daripada rakyat Malaysia. Wah. Satu pendedahan yang mengejutkan. 100 bilion. Kalau 100 juta itu saya dah biasa dengar. 1 bilion pun saya dah biasa dengar. 10 bilion pun baru-baru ini pun saya pun terpaksa membiasakan untuk dengar 10 bilion. Dia 100 bilion. Adakah benda ini benar? Ya, ini benar. Hari ini kita nak berbincang berkenaan di mana duit itu berada. Yes. Dan bagaimana cara untuk kerajaan Malaysia mendapat kembali duit itu daripada Najib dan Rosmah. Masalah dia sekarang, Abang Zack, kerana Najib sudah masuk ke dalam penjara. Ya. Tapi Rosmah ada di luar. Betul, betul Abang Zack. Itu yang masalah dia itu. Ya. Yang menguasai duit ni sekarang adalah Rosmah dan menantu dia dari Kazakhstan. Oh, Yang menguasai duit ni. Okey. Sebenarnya dia bukan 50, dia 100 bilion. 100. Ya, Katakan saya ini. pernah menampilkan perkara ini setahun yang lepas. Dan perkara ini tidak pernah dinafikan oleh Najib dan Rosmah sehingga hari ini. Kerana perkara ini benar. Dan bagaimana saya tahu? Kerana pada suatu ketika saya mengendalikan akaun-akaun mereka di Hong Kong, di Singapura. Wah. Jadi saya tahu di mana duit tu, di bank mana dan berapa. Dan kebelakangan ini saya sudah juga mendapat bukti berkenaan akaun-akaun mereka di negara lain. Bukti sudah ada di tangan Ada Dipak. bukti dan kita akan menampilkan bukti ini supaya semua rakyat Malaysia dapat tahu bahawa Rosmah sekarang menguasai kesemua duit ini. Ya. Pada hari Najib masuk penjara, Rosmah dah umumkan sekarang dialah ketua rumah. Betul. Dialah yang akan memastikan apa-apa yang harus dibuat. Semua decision di dalam keluarga Najib Razak sekarang hanya akan dibuat oleh Rosmah. Dan Rosmah baru-baru ini telah memberi power of attorney. Power of attorney kalau bahasa Malaysia, kuasa power of attorney. attorney. Power of attorney. Kuasa untuk mengendalikan akaun-akaun ni di luar negara kepada anak ipar beliau daripada Kazakhstan, menantu beliau. Bernama Daniar bersama dengan anak Rosmah Nuriana. Ya. Dan Saudara Dipak sungguh kelihatan begitu yakin bahawa ini hakikat. Sebab saya hari ini minta untuk sesi interview ini dilaksanakan kerana saya nak kerajaan Malaysia mencuba untuk memastikan duit ini tidak sampai ke Kazakhstan. 100 bilion Saudara Dipak. Now you are talking about 100 bilion. Kalau 1 bilion bersamaan 1000 juta, 100 bilion 100,000 juta ringgit. Kalkulator pun tak boleh. Kalkulator pun tak boleh, guys. Kalau saya dapat duit tu, saya mungkin hidup senang lenang. 10 keturunan. 10 keturunan. Ya. Okey, Saudara Dipak ada buah tangan. Ini mungkin apa yang Saudara Dipak nak ceritakan di sini? Ini buah tangan ni hari ini untuk memberi satu seruan kepada Datin Rosmah, kepada Datuk Najib. Ini mungkin peluang terakhir sebelum pilihan raya. Ya.
untuk mereka memulangkan Ya. sekurang-kurangnya Ya. setengah daripada 100 bilion yang dicuri, 50 iaitu bilion. 50 bilion. Banyak juga tu. Ya. Ya. Tapi rakyat Malaysia memerlukan duit tu. Bukan saja rakyat Malaysia. Ya. Parti politik pun memerlukan duit tu untuk pilihan raya. Tak guna membawa balik duit tu selepas pilihan raya. Tak ada guna. Ya. Sekarang pada waktu ni dengan inflasi, dengan keadaan semasa, rakyat sedang melarat. Ya. Kalau nak bawa duit tu lepas balik pilihan raya, kita tak tahu bila pilihan raya tu. Ya, Rakyat tak boleh menunggu. Mungkin minggu depan berubah, mungkin juga tahun depan. Mungkin. Kita pun tidak tahu. Mungkin minggu depan kerana ini zaman teknologi tinggi. Walaupun mungkin akan ada bajet, kita ada bot penyelamat. Ya. Kita boleh scuba sampai ke tempat mengundi. Ya. Ada berbagai cara. Kita ada helikopter. Kita boleh sampai tempat mengundi tu. Itu tak jadi masalah besar. Ya. Baik, Saudara Dipak. Tadi Saudara Dipak ada ceritakan tentang duit 100 bilion itu. Dan Saudara Dipak juga memperakui bahawa Saudara Dipak pernah menjadi orang yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan akaun bank mereka ini. Betul. Jadi soalan saya, adakah semua duit ini diletakkan di bawah nama mereka? Rosmah menggunakan syarikat. Dia akan incorporate syarikat di luar negara. Andai kata yang telah saya uruskan untuk dia adalah di Singapura, di Hong Kong, di mana syarikat itu dibuat semata-mata untuk pembukaan akaun di negara tersebut. Dan ada kala dia menggunakan nama beliau sebagai pemilik syarikat tu, atau dia akan gunakan nama anak-anak beliau sebagai pemegang saham, pengarah syarikat di sana. Jadi kalau kita nak cari nama Rosmah Mansor di for example yang akaun yang saya kendalikan last, HSBC Hong Kong. HSBC Hong Kong ini dia tidak menggunakan nama Rosmah Mansor, dia gunakan satu nama syarikat di mana pengarah, pemegang saham adalah anak-anak dia. Ya. Itu di Hong Kong. Di Hong Kong. Di Hong Kong tu berapa bilion dalam akaun? Last yang kita dapat tahu, kita ada dalam lingkungan yang kita last check dalam 4 bilion ringgit. Lebih kurang 1 bilion US. Itu duit rakyat. Duit rakyat. Bukannya duit dia menabung sejak pada kecil. Sebenarnya Rosmah ni datang daripada keluarga yang sederhana lah. Ya. Dia sederhana. Arwah ayah dia seorang guru sekolah. Ya. Jadi saya rasa kalau dia menambung berapa banyak tu, memang tak sampai 4 bilion ringgit. Yalah. Sebab apa? Sebab ada satu kenyataan yang melibatkan cincin yang berapa juta tu, berpuluh juta, 20 juta lebih tu. Dia cakap, dia dakwa dia menabung daripada kecil nak memiliki cincin itu. Baik. Soalan seterusnya ini adalah tadi Saudara Dipak berceritakan tentang pembukaan akaun bank di beberapa buah di luar negara. Siapakah yang mengendalikan komunikasi di antara bank antarabangsa yang Saudara Dipak sebutkan tadi bagi pihak mereka? Bila Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, saya memang keluar masuk rumah dia hampir setiap minggu. Kadang-kadang 2-3 kali dalam seminggu. Dan pada masa itu yang mengendalikan adalah Rosmah dan Najib. Mereka ada laptop khas. Laptop tu untuk berkomunikasi. Dan untuk dapat code number, email yang sulit, cara komunikasi begitulah. Tetapi ada juga akaun yang dikendalikan oleh saya, dikendalikan oleh 2-3 lagi kawan Rosmah Mansor. Dan Dipak kenal? Ya. Kerana pada masa itu memang Rosmah tidak akan letak duit dalam satu akaun, dia akan spread. Atau bila dia dapat duit daripada mana-mana projek sebagai rasuah,
dia akan either transfer duit tu serta-merta guna duit Singapura. Duit Singapura ni Ya. sehelai 10,000. Ya. Okay? So bila selai 10,000 tu nak masuk dalam sampul surat Boleh. boleh. Letak 100 keping dalam sampul surat Tak ada pun masalah. dah 10 juta Singapura. Yes. 10 Nilai juta. hari ini 33 juta ringgit. Ya. Jadi itu baru sampul surat kecil tu, bukan Ya. E4. Ya. Yeah. So atau dia akan serta-merta panggil penjual berlian untuk convert duit tu kepada permata lah. Kerana permata ni senang nak angkat Dan kecil. dan kecil. Jadi satu beg sebesar tangan saya ni Ya. boleh, kalau permata yang mahal 10 juta, 20 juta memang dia beli. Itu hakikat dia. Ya. Satu beg boleh kadang-kadang 300 juta ringgit. Seperti bila rumah mereka diserbu di Pavilion dan Ya. Taman Duta. Nilai barang emas, barang jewellery mereka pun hampir 700 juta. Ya. Ya. So inilah cara mereka convert duit yang Ya. ada, duit yang dapat. Dan itulah sebabnya mengapa Rosmah ini dia suka kepada berlian. Sebenarnya Abang Zack, bila kita lihat bukan saja dia suka beli barangan mahal, Ya. tapi itu adalah cerdik pandai dia. Ya. Itulah cara dia menukar duit ringgit Ya. kepada aset yang dia boleh pegang secara senang. Kalau dia letak duit, andai kata petang tu dia dapat 10 juta. Ya. Dia nak simpan 10 juta dalam suitcase ni susah. Memang susah. Either dia kena convert US dollar, Singapore dollar, hantar keluar, atau dia simpan permata. Dan Saudara Dipak pernah melihat permata-permata koleksi Rosmah. ya. Kadang-kadang kita yang tolong uruskan untuk pembayaran dia. Dia akan suruh kita buat pembayaran. Wah. Duit dia akan uruskan, pembayaran kita akan kontak penjual berlian tu selepas dia telah memilih. Ya. Dan kita akan uruskan bagaimana duit yang dia ada akan dihantar kepada penjual. Ya. Ya. Tapi bukan ke kalau setiap kali kita nak beli berlian itu dia ada surat beranak dia kan? Ya, Dia lepas tu ada letakkan- international certificate, Yes. GIA, Ya. GRA. Ya. Ya. Dan Rosmah Mansur ni gunakan nama dia. Sertifikat tu tak perlu, Tak perlu nama. untuk beli berlian, Ya. tak perlu letak nama. Oh. Saya tak tahulah, saya tak pernah ada berlian. Dia macam satu sertifikat untuk nilai permata tu. Ya. Bukan untuk sertifikat pemilikan permata itu. Ya. Dan ini soalan yang saya pun nak minta kepada sesedara yang menonton ini. Cuba tanya di saudara-saudara, dan saya juga nak bertanya dengan saudara Dipak, adakah orang yang seperti ini boleh dipercayai? Sebenarnya saya rasa kalau rakyat Malaysia telah buat satu kesilapan yang paling besar dalam hidup kita adalah untuk mengundi Najib sebagai Perdana Menteri. Untuk memilih Najib sebagai Perdana Menteri dan menerima dia sebagai Perdana Menteri. Memang ni orang yang suka tipu, orang yang suka curi, dan seperti Abang Zack tahu, dia juga terlibat dalam pelbagai pembunuhan. Wah. Seperti kes Altan Tuyah, Kevin Morais dan beberapa lagi. Jadi Dan Dipak ada maklumat berkenaan ini? kes Altan Tuyah memang saya terlibat untuk pada waktu tu untuk menolong mereka cuba selesaikan. Tapi hakikatnya ini orang tak baik lah, nak cakap senang. Orang ni memang penyayang. Orang ni memang dia memang tak ada moral lah. Dia tak ada apa-apa moral. Bagi dia, kalau dia pandai tipu dan rakyat jelata percaya apa yang dia tipu, bermakna dia pandai. Ya. Bermakna dia dah sampai tahap di mana dia dapat rakyat untuk mempercayai penipuan dia. Ya. Yang saya memang sangat tak boleh terima adalah apabila dia berkali-kali membuat
sumpah laknat. Ya. Dan saya telah menyatakan ni, bagi saya inilah you cross all lines lah. Memang you dah tak ada, sorry lah to say, mungkin you dah tak faham apa itu agama lagi. Baik, saya tak masih nak tanya. Ya. Saudara Dipak bukannya Muslim kan? Saya bukan Muslim, Ya. tapi saya ada iman, saya ada agama. Ya. Dan saya tahu kita tak boleh sewenang-wenangnya bersumpah. Ya. Ya, dan kalau boleh, bila melibatkan hal politik, tak payahlah kita nak bersumpah. Ya. Ya. Baik. Wah, ini satu Ya. pendedahan yang sangat panas. Hai, saya pun dah berpeluh ni mendengar Saudara Dipak. Baik, tadi Saudara Dipak mendedahkan tentang 100 bilion Ya. yang disimpan di luar negara, Ya. di beberapa buah negara, ada di Hong Kong Ya. dan juga di Singapura. Dan Saudara Dipak juga terlibat sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus akaun-akaun yang berada di luar negara itu. Ini satu, bagi saya, satu pendedahan di depan mata saya dan saya sangat terkejut. Okey, saya nak bertanya begini. Okey, katakanlah tadi Saudara Dipak cuba nak bagi ataupun nak bagi bantuan, nak pulangkan duit sekurang-kurangnya separuh daripada 100 bilion tadi. 50 bilion pun juga masih banyak ni, saudara-saudara. 50 bilion masih banyak. Dan apakah yang akan terjadi sekiranya wang yang sebanyak 50 bilion ni, ataupun 100 bilion yang dicuri, wang rakyat ini dicuri, kemudian dicuri pula oleh pengendali yang mungkin diberi amanah, diberi mandat oleh Najib dan Rosmah, Saudara Dipak. Abang Zack, ini sudah berlaku seperti yang Abang Zack tahu. Sebelum ni yang CEO 1MDB, CEO SRC itu pun telah melarikan duit. Duit itu telah diambil daripada Kuop. Ya. I tak ingat nama CEO tu yang telah melarikan diri dengan duit. Ya. Ya. Dan perkara ini sudah menjadi. Dan akan berlaku sekali lagi. Tapi kali ini dengan tahap yang sangat besar. Sekurang-kurangnya CEO SRC itu melarikan lebih kurang 50 juta ringgit. Tapi duit yang telah diambil dari Kuop berjumlah 3.4 bilion ringgit. Ya. 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 Tapi kali ini duit ni bukan akan sampai ke tangan orang Malaysia. Ya. Duit ni akan sampai ke tangan orang dari Kazakhstan. Ya. Ya. Siapa orang ni? Ya. Orang ni adalah menantu Rosmah Mansor. Ya. Ya. Dan Selepas ni kita bercerita. Ya, ini saya nak tampilkan di sini. Ya. Ya. Wah. Di mana duit ni berada sekarang. So, pada masa ni di Barbados, ini semua kita ada bukti ya. Ini semua kita ada bukti, dan dalam siri berikutnya kita akan bagi bukti-bukti nama bank, ada yang kita ada nombor akaun, ada kita ada nama syarikat yang ada yang Dan Saudara yang Dipak masih lagi menyimpan. Ya. Kita ada duit yang telah diagihkan, tapi di mana ia telah diagihkan juga kami dah dapat tahu. Ya. Dan sekarang ni berapa balance yang ada? 100 bilion tu memang ada. 100 bilion tu masih tapi ada. yang kita minta pulang balik yang kita sudah kenal pasti, iaitu 50 bilion ini. Okey. 50 bilion tu tak apalah, buat masa ni Najib boleh dan Rosmah boleh simpan. Mungkin Itu duit rakyat, mana boleh simpan? dia tak akan pulangkan kalau terdesak. Jadi kita kena pastikan, kita kena cari cara, kita kena cari ilham, kita kena cari cara undang-undang untuk memastikan duit ni dipulangkan. Okey, soalan saya. Ya. Adakah duit ini wajib dikembalikan ke negara kita, khususnya kepada rakyat Malaysia? Wajib. Kalau tidak, duit ni akan sampai ke Kazakhstan. Apa kaitan Kazakhstan? Abang Zack, sekarang pemegang amanah duit ni adalah menantu Rosmah, Daniar. Ya. Yang berkahwin dengan Nur Yana. Ya. Nur Yana Najwa adalah anak Rosmah Mansor. Duit ni ke semua akaun ni dikuasai oleh menantu beliau, Daniar. So, akhir kata, kalau kita sebagai rakyat Malaysia tidak mendapat balik duit ni, duit ni akan sampai ke Kazakhstan dan dimiliki oleh orang Kazakhstan.
Apa yang rakyat Malaysia dapat balik? Kita dapat masih nak megahkan dia dalam Facebook. Bosku ni seorang penipu, pencuri. Ini adalah hakikat. Sekarang. Ya. Di Barbados, 6 bilion ringgit. Di UAE, sebenarnya di Abu Dhabi 16 bilion ringgit. Oh, okey. Ya. Di Hong Kong, 4 bilion ringgit. Di Monaco, 8 bilion ringgit. Di Israel, di Bank Israel, tapi bukan di negara Israel, di luar negara. Saya akan tampilkan di negara mana, tapi Bank Israel, 5 bilion ringgit. Wah. Di United Kingdom, 1 bilion ringgit. Di Singapura, 1 bilion ringgit. Di Mauritius, 4 bilion ringgit. Di British Virgin Island, 5 bilion ringgit. Total jumlah dia 50 bilion ringgit. Dan ini adalah baki, bukannya yang 100 bilion. Ini baki. Yang lain kita tak dapat kesan lagi. Wow. Ya. Ini adalah hakikatnya. Dan kita ada bukti ya. Dan benda ni adalah bukannya main-main ya, Saudara Pak. Dan ini adalah ini satu serius. kenyataan yang realitinya. 100 bilion itu memang benar-benar wujud di dalam akaun simpanan yang dimiliki oleh mereka. Dan kita hanya nak 50 bilion. Saya sudah menampilkan berkenaan perkara ni sebelum ni dan mereka tidak pernah nafikan kerana mereka tahu, saya tahu mana akaun-akaun mereka. Mereka tak pernah nafikan. Bila saya angkat mereka ke mahkamah, dia cuba sedaya upaya untuk memastikan kes kita dibuang. Tak boleh sampai hearing, tak boleh sampai satu tahap di mana kita ada full trial, di mana semua bukti, semua exposure akan keluar. Ya. Jadi sekiranya seorang tu tidak menafikan, bermakna perkara itu adalah benar. Dan tiada sebarang tindakan terhadap apa yang Saudara Lipat dedahkan sehingga hari ini. Bagaimana dia nak ambil tindakan? Dia telah curi duit saya. Duit saya pun telah hilang. Itu pun saya minta untuk dipulangkan sekaligus. Tapi selepas duit rakyat diberi balik. Dan kalau dia menafikan, dia kena juga menafikan bahawa ini semua bank TT yang saya dah bagi, yang saya dah bayar kepada mereka. Mereka mesti pulangkan duit saya juga. Ya. Dan 50 bilion tadi yang Saudara Lipat yang Saudara Lipat sediakan ini, 50 bilion tu kalau nak dipulangkan, nak pulangkan kepada siapa? Saya sebenarnya ada satu cadangan lah kepada Datin Rosmah. Sekarang Datin Rosmah memang ketua keluarga Najib Razak. Ya. Keluarga Najib Razak yang tercemar, ya. Ia menjadikan soalan awal untuk Saudara Lipat. Saya hanya berdasarkan berpandukan apa yang Saudara Lipat terangkan. Mungkin silakan. Saya ambil ya. Okey. Baik saudara-saudara, ini adalah satu pendedahan yang sangat-sangat panas dan juga mengejutkan sehingga saya pun berpeluh-peluh ini. Ini pertama kali Saudara Lipat bukannya asing buat rakyat Malaysia yang khususnya mengikuti perkembangan politik Najib dan juga Rosmah, dan hari ini Saudara Lipat begitu berani berada di sini bersama-sama dengan saya. Saya pun dah berpeluh-peluh ini. Okey, silakan Saudara Lipat. Ya, Abang Zaid, saya dah buat satu penampilan untuk memberi cadangan pasal duit ni telah dicuri oleh Najib. Jadi sekarang di bawah kuasa Rosmah. Jadi saya hanya mampu memberi cadangan kepada Rosmah untuk bertaubat, untuk membuat sesuatu yang betul. Ini cadangan saya lebih baik daripada cadangan Datin Rosmah untuk Datuk Najib pergi buat sumpah laknat di masjid. Pasal cadangan ini akan ada hasil serta-merta kepada rakyat Malaysia. Ya. Silakan. So Datin Rosmah, saya harap Datin Rosmah dengar cadangan saya. Ini adalah sangat-sangat penting. Dan kalau Datin Rosmah mengikut cadangan saya, aku dengan cadangan saya, maka mungkin pada satu hari nanti rakyat Malaysia akan memaafkan Datin Rosmah
atas perbuatan beliau, bukan saja kepada rakyat Malaysia, tapi juga kepada keluarga Datuk Seri Najib, keluarga Tun Razak yang betul-betul terhina dan tercemar akibat perbuatan-perbuatan Datin Rosmah semasa Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Cadangan saya adalah seperti berikut. Pilihan terbaik untuk pengagihan 50 bilion ni, kalau Datin Rosmah rasa tak perlu bagi kepada kerajaan Malaysia, okey, kerana duit ni di bawah kuasa Datin Rosmah. Jadi Datin Rosmah boleh memberi terus kepada golongan rakyat yang sangat-sangat memerlukan duit ni pada masa ini. Okey. A, kepada golongan B40. Golongan B40 berjumlah 3 juta keluarga dan mungkin lebih pada waktu ni. Saya cadangkan setiap keluarga secara serta-merta diberi duit 10,000 sekeluarga, yang akan berjumlah hanya 30 bilion ringgit. B, pesara kategori B40, iaitu penerima pencen bawah RM1,000 yang memang sedang melarat. Pasal RM1,000 memang sesiapa pun tak boleh hidup dengan selesa dan tak boleh menikmati hidup sebagai seorang rakyat Malaysia pada masa ini, di mana inflasi sangat mendadak. So, kita ada lebih kurang 700,000 orang yang pada waktu ini pencen mereka bawah dari 1,000. Nak dapat penuh 10.5 bilion ringgit. Dan ketiga, golongan OKU. Golongan OKU ni kebanyakannya memang susah untuk mencari makan. Ada yang mungkin daripada keluarga yang lebih berada, tapi yang kita ada yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan sehingga 2021 adalah 600,000 orang, dan saya mencuakan RM1,500 diberi kepada mereka. Jumlahnya 9 bilion. Jumlah total dia 49.5 bilion ringgit. Saya harap Datin Rosmah akan berjiwa besar, akan bertaubat dengan cara ini, dengan mengembalikan, memulangkan duit ini kepada golongan yang memerlukan duit ini, yang betul-betul mereka sedang melarat. Sekiranya Datin Rosmah aku dan mengikut cadangan saya pasti rakyat Malaysia akan maafkan Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah walaupun telah mencuri duit rakyat Malaysia. Ya. Dan 49.5 bilion jumlah keseluruhan. Ada lagi 0.5 bilion tu bagi kat saya lah. Baik, ini adalah Abang Zack, ini duit haram. Duit haram ni kalau dibuat sedekah masih boleh. Masih boleh kerana ini duit dicuri dari rakyat Malaysia dan dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Abang Zack tak termasuk dalam golongan ni, minta maaf. Duit 0.5 bilion tu mungkin akan diserap kos forex. Pasal kadang-kadang bila kita kembalikan duit dari luar negara, ada kerugian sikit nilai forex dan charge bank. Oleh itu saya tinggalkan sedikit. Baik, Saudara Dipak. Saya sekadar menguji Saudara Dipak, menguji keimanan Saudara Dipak. Saya bukanlah berniat begitu. Baik. Saya tahu. Saya nak bertanya tentang soalan yang seterusnya ni, sebab kita ni nak pilihan raya. Betul. UMNO sekarang ni beria-ia bercerita tentang soal kuasa. Daripada meeting pagi membawa ke tengah hari, tak cukup sambung lepas lunch, tak cukup lagi bawa sampai malam, tak cukup lagi sambung sampai lewat pagi, besoknya pun sama. Cerita pasal apa? Soal kuasa. Cerita pasal rakyat, tak ada. Rakyat pergi jahanam. Dan UMNO sekarang ini sedang merangka untuk membuat pilihan raya. Ketika banjir ke,
sama ada ketika musibah, ketika rakyat tengah susah, dia tak peduli. Sekiranya duit ini, dengan duit ini yang sebegitu banyak ni, kalau diberi kepada UMNO Barisan Nasional, adakah UMNO Barisan Nasional boleh menang dalam pilihan raya nanti, Pak? Abang Zack, sebenarnya yang paling menderita selepas GE14 bila Pakatan Harapan datang berkuasa mengambil alih kerajaan Malaysia, yang paling menderita adalah ahli-ahli UMNO. Benar, ini benar. Jangan ketawa, Abang Zack. Saya ada ramai kawan. Ketua bahagian, Majlis Tertinggi, Akar Umbi UMNO. Saya tahu keadaan sebenarnya. Ada yang kereta mereka telah ditarik balik. Pekerjaan mereka, kontrak pekerjaan mereka dibatalkan. Ada yang terlibat dalam kontrak perolehan kepada kerajaan. Sebelum tu kontrak itu dibatalkan. Dan mereka ini menderita. Tak baik macam tu, Abang Zack. Memang mereka menderita. Kita tak tahu perit orang. Kita kena faham mereka juga adalah insan yang telah menderita kerana perbuatan Rosmah Mansor. Apa yang telah terjadi adalah kerana perbuatan Rosmah Mansor, dia menggunakan kuasa bomoh atas Najib. Dia mencuri duit berbilion-bilion dengan Jolo. Yang telah yang telah rugi, yang telah bankrupt, ada yang bankrupt, ahli UMNO yang aktif bisnes, adalah mereka yang tidak mendapat duit daripada duit yang dicuri oleh Rosmah. Macam tu pula? Ya, kerana bila Rosmah curi duit ni, dia tak kongsi dengan ahli UMNO, dia tak kongsi dengan ketua bahagian UMNO, dia memang tak kongsi dengan Majlis Tertinggi UMNO. Semua dia ambil sendiri, dia godam sendiri. So bila GE14 kerajaan tumbang, banyak ahli UMNO memang menderita kerana seorang saja yang telah mengakibatkan UMNO tumbang, mengakibatkan Barisan Nasional tumbang. Semua menderita. Jadi sekiranya lah Datin Rosmah tidak mahu terima cadangan saya, tidak mahu berjiwa besar untuk memulangkan duit kepada rakyat Malaysia, maka mungkin Datin Rosmah harus memikir, sudah sampai musim pilihan raya, sudah sampainya UMNO mesti ada kekuatan yang sejati untuk memenang kembali pilihan raya ini. Dan ini semua memerlukan duit. Duit UMNO tak ada pada waktu ini. Memang tak cukup. Nak kata pilihan raya ni tak ada duit lah. Nak kata menang pilihan raya di Malaysia ni sekurang-kurangnya memerlukan officially 10-20 bilion, tapi di belakang lagi 10-20 bilion diperlukan untuk menang satu pilihan raya. Especially dalam keadaan sekarang di mana Najib telah didapati bersalah sampai tahap Federal Court, Mahkamah Persekutuan, dia sudah dipenjarakan. Jadi jelas rakyat tahu Najib memang telah mencuri untuk Rosmah. So saya cadangkanlah kepada Datin. Saya cakap kita tu dulu kita berkawan. Sekarang saya syorkan kepada Datin Rosmah untuk UMNO memenangi pilihan raya ni. Pula. Untuk. Saya tahu Abang Zack ni pro Pakatan Harapan, tapi sebenarnya saya tak ada agenda politik. Sebenarnya saya bukan ahli mana-mana parti politik. Saya tak ada masalah yang itu. Jadi jangan terkilas dengan cadangan saya. Cadangan saya adalah untuk Datin Rosmah mengembalikan duit 50 bilion ni kepada UMNO. Pula. Tapi jangan bagi dengan Presiden. Kenapa pula? Sebab Presiden dia ada kuasa. Susah. Cara dia untuk menang pilihan raya, berilah duit ni kembali kepada
ahli UMNO kepada ketua bahagian, kepada majlis tertinggi secara satu persatu. Baik, saudara, ini satu perkara yang sangat mengejutkan. Saudara Deepak, dia ada tips, dia ada cara dan dia ada kaedah untuk membantu UMNO memenangi pilihan raya, iaitu dengan mengembalikan duit 50 bilion itu tadi yang disebut. Awalnya adalah 100 bilion, tetapi nak ambil separuh saja. 50 bilion itu nak bantu UMNO menang pilihan raya, iaitu dengan memberikan duit kepada ketua-ketua bahagian, lagi majlis-majlis Majlis tertinggi UMNO. Inilah golongan yang telah menderita bila kerana Rosmah, Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan UMNO telah tumbang semasa GE14. Aduh. Saya tak berapa suka cara Abang Zack berketawa ni. Tidak. Kenapa Abang Sebab Zack? jarang sekali di dalam live saya ada pandangan ataupun cadangan untuk UMNO menang pilihan raya, tetapi saudara Deepak, saudara yang sedang menonton, dia telah memberikan satu cadangan yang luar biasa, iaitu dengan mengembalikan duit 50 bilion yang berada di dalam akaun Rosmah, yang berada dalam akaun Najib yang berada di luar negeri. Ini satu perkara yang sangat mengejutkan dan bagi saya saya tak boleh terima tentang hal. Abang Zack, bagi saya Abang Zack satu jawapan yang terperinci berkenaan ini. Bagaimana UMNO boleh menang pilihan raya ini dan bagaimana UMNO boleh kembali berkuasa di GE15. Ini adalah satu cadangan yang merupakan mungkin satu-satu saja caranya yang memastikan 100% UMNO menang. Kalau tak, walaupun ada yang terfikir UMNO ada kemungkinan besar akan menang, tapi itu tak pasti kerana Najib telah masuk di penjara. Tidak ada, kalau Abang Zack lihat, tidak ada seorang pun menteri UMNO, ahli majlis tertinggi UMNO yang telah pergi ke mahkamah masa pembelaan atau masa hukuman Najib di Mahkamah Persekutuan. Bermakna betul mereka juga. Tak ada seorang pun yang datang. Mereka tahu dan mereka akur dengan apa yang telah decide oleh hakim-hakim yang arif, bahawa duit tu telah masuk dalam akaun Najib. Najib telah belanja duit tu. Jadi memang Najib ni telah curi. Walaupun 1001 kali dia buat sumpah laknat pun, ahli UMNO tahu Rosmah Mansor telah tumbangkan kerajaan yang telah berusia 60 tahun daripada merdeka. Boleh saya tampilkan kepada Abang Zack apa cadangan saya? Lepas tu jangan tolong jangan ketawa. Okey, saya berjanji saya tidak akan ketawa. Baik, saudara-saudara, dalam tempoh ini, daripada dulu sampai sekarang ni, saya nak ambil perhatian saudara-saudara ni. UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO ni, walaupun Najib dan Rosmah telah pun dijatuhkan hukuman, daripada dululah sampai sekarang ni tidak ada satu pun pemimpin UMNO ni di peringkat atasan mengajak rakyat untuk menolak rasuah, untuk bersama-sama dengan rakyat membasmi rasuah. Tidak ada, saudara. Dan hari ini pertama kali dalam sejarah hidup saya ada sahabat saya, saudara Deepak ini, dia nak memberikan satu tips bagaimana UMNO nak menang pilihan raya. Tapi tak apa, saya bagi saudara Deepak peluang ini. Silakan. Terima kasih Abang Zack. Cadangan saya mungkin tidak boleh diterima oleh pembangkang, mungkin tidak boleh diterima oleh orang yang tidak suka UMNO. Tetapi Abang Zack, sebenarnya bagi saya, UMNO tanpa Najib dan pencuri-pencuri adalah parti Melayu sejati. Ini adalah hakikatnya. Ini mesti diterima. Dan mereka ada infrastruktur yang mantap. Betul. Infrastruktur, segala-galanya perlukan duit. Dan juga waktu. 60 tahun mereka telah berkuasa. Mereka sudah build. Memang kuasa UMNO tidak boleh dinafikan.
Ya. Tetapi untuk memenangi pilihan raya ini memerlukan duit Ya. dan bukan duit kecil. So cadangan saya adalah seperti berikut. Untuk pilihan raya PRU 15, dana 50 bilion harus diagihkan kepada UMNO. Sekiranya pilihan raya diumumkan lain minggu, maka sehari selepas itu Datin Rosmah kena memastikan duit 50 bilion ni dihantar balik ke Malaysia. Don't worry, kebenaran Bank Negara akan dapat. Kerana untuk memastikan UMNO menang. Dan ini juga satu cara, kerana ahli-ahli UMNO juga rakyat Malaysia. Jadi duit ni dipulangkan kepada rakyat Malaysia, Abang Zack. Ya. Bukan dipulangkan kepada rakyat Kazakhstan. Ya. So cadangan saya adalah seperti berikut. Ya. Setiap ketua bahagian Ya. mendapat 200 juta. Wow. Ya. 200 juta ni bukan untuk ketua bahagian saja. Ya, untuk bahagian Untuk dia lah. diagihkan kepada kesemua akar umbi Ya. di bahagian itu dan juga kepada penyokong-penyokong UMNO di kawasan itu. Penyokong UMNO ada 3 juta lebih. Ya, itu member. Yes. Jadi duit ni harus diagihkan kepada mereka. 200 juta, Ya. 200 juta kepada setiap ketua bahagian. Ya. 191 ketua bahagian Ya. berjumlah 38.2 bilion ringgit. Wow. Selepas itu, untuk memastikan mekanisme, machinery, kekuatan UMNO di tahap majlis tertinggi sangat cekal. Okey. Dan boleh menghadapi apa-apa rintangan Okey. pada masa pilihan raya diumumkan. Setiap ahli majlis tertinggi, Ya. tak kisah yang telah dilantik atau dipilih, Ya. akan mendapat juga 200 juta ringgit. Wow. Ini untuk memastikan kesemua barang-barangan yang diperlukan untuk pilihan raya ini Ya. pasti Ya. dapat sampai kepada pengundi. Ya. 45 ahli AMT, Ya. 200 juta, jumlah dia 9 bilion. Syok lah, ahli AMT seorang dapat 200 juta. Mereka dah menderita lama, Abang Zack. Abang Zack kena faham, mereka kebuluran. Okey, okey. Mereka pada waktu ni memang kerana Rosmah Mansor telah tumbangkan parti. Ya. Ya, mereka. Ya. Mereka kebuluran. Ya. Dan adakah 50 bilion ini seharusnya dikembalikan sebelum pilihan raya pada pendapat Sir Lipat? Sehari selepas pembubaran parlimen, Ya. duit ni mesti sampai kembali kepada Malaysia. Ya. Tak kisahlah nak bagi kepada orang OKU, B40 Ya. atau nak bagi kepada ketua bahagian UMNO. Ini Datin Sri, pada dia memiliki duit ni, dia harus mengambil penetapan ke mana duit tu harus dikembalikan. Tapi duit ni Ya. harus dikembalikan kepada rakyat Malaysia dan bukan kepada menantu beliau di Kazakhstan. Okey, selain daripada UMNO Barisan Nasional, siapa lagi ataupun mana parti ke yang layak? Bagi saya, kalau duit ni sampai balik ke UMNO, Ya. lain parti tak relevan lagi. Ya. UMNO akan menang. Ya. Ya. Dan salah satu sebab kenapa UMNO beria-ia untuk berdesak pilihan raya sebab mereka satunya bila waktu banjir ni mereka boleh menggunakan segala jentera yang mereka ada untuk mungkin mengangkut pengundi ataupun untuk berkempen. Dan apa juga keadaan sekalipun mereka sekarang ni berada di dalam kerajaan di puncak kuasa kerana Perdana Menterinya juga adalah daripada UMNO. Dan kemudian ada juga faktor-faktor lain, iaitu mereka mungkin nak membebaskan kluster-kluster mahkamah ini, termasuk juga membebaskan bosku Najib Razak. Dan hal ini menjadi satu perdebatan di kalangan rakyat Malaysia, di kalangan netizen, di kalangan saudara pun sudah terpastinya sampai ke hari ini pun mempunyai pandangan yang sama seperti mana saya. Dan sekarang ini pula Najib Razak dilihat melalui satu proses
iaitu untuk mendapatkan pengampunan diraja. Mungkin Saudara Dipak boleh mengulaskan sedikit, adakah Najib Razak ni layak untuk mendapat pengampunan diraja? Kepada statement pertama Abang Zaid tadi berkenaan UMNO dan bagaimana keadaan semasa sekarang. Pendapat saya, UMNO tanpa barah. Ya. Di dalam UMNO sekarang ada barah. Ya. Barah ni bernama Najib. Alter egonya Rosmah. Ya. Selagi barah-barah ni dikeluarkan, selagi kluster mahkamah ni mendapat penghukuman setimpal, Ya. UMNO terpaksa menggunakan duit untuk menang. Tetapi sekiranya UMNO dapat mengeluarkan semua barah-barah kanser ni, Ya. dan mengadakan satu permulaan baru Ya. dengan pemimpin yang berwibawa, Ya. pemimpin yang tidak dihukum di mahkamah, Ya. maka Ya. pendirian saya, UMNO adalah parti yang sejati, parti yang memang telah membuktikan bahawa mereka telah mencapai pembangunan di Malaysia. Okey. Tetapi untuk menang pilihan raya, UMNO yang sejati ni, UMNO yang telah mengeluarkan semua unsur-unsur barah ni, Ya. harus berganding bahu dengan parti-parti yang lain. Jadi Ya. Abang Zaid kena ambil penampilan dan pendekatan di mana satu UMNO di mana semua barah ni, barah kanser ni, ke semua kluster mahkamah ini semua telah dikeluarkan, Okey. telah diketepikan oleh ahli UMNO. Ya. UMNO yang baru ini, UMNO yang bersih ini, boleh berganding bahu dengan Pakatan Harapan demi kestabilan negara. Apa salah? Sekejap, apa UMNO yang bersih dan boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan? Ya. Ini sebelum pilihan raya atau selepas? Selepas. Oh, okey. Selepas. Yang bersih. Okey. Okey? Boleh berganding bahu. Okey. Tak salah. Ya. Demi kestabilan negara. Sekiranya UMNO berganding bahu dengan Pakatan Harapan, mana mandate rakyat Ya. akan diterima. Ya. Kita perlu kestabilan. Ya. Ya. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa sekiranya Pakatan Harapan ini menang dalam pilihan raya umum yang ke-15 Ya. tanpa sebarang mungkin blok daripada UMNO daripada mana-manalah Ya. parti-parti yang berada dalam negara kita ni. Mungkin Pakatan Harapan tak perlukan UMNO kot. Ini kudrat Tuhan, Abang Zaid. Ya. Tuhan alam semesta. Ya. Kita tak tahu itu. Ya. Kalau menjadi, okey. Ya. Tapi kita mesti open-minded, UMNO mesti keluarkan barang. Ya. Dan saya ingat saya nak bacakan komen-komen di dalam social media. Kita ada live kita ni turut disiarkan di dalam TikTok dan juga di YouTube di Jom Channel. Saya bacakan dulu soalan-soalan ataupun komen daripada penonton. Ini saya ambil daripada TikTok daripada Muzamil Lidiamel. Kerajaan perlu cari jalan dapatkan balik 100 bilion dari Najib Rosmah. Bankrupt dan rampas. Ini mungkin satu cadangan. Apa Saya pendapat setuju. saudara? Saya setuju dengan cadangan ini. Ya. Mereka harus dipaksa. Ya. Mereka harus dipaksa. Ya. Apa jua kekerasan secara undang-undang Ya. harus diambil. Ya. Sekiranya ini tidak berlaku, Ya. duit ini akan hilang. Hilang ke mana? Bukan kepada rakyat Malaysia. Hilang ke Kazakhstan. Kazakhstan. Ya. Ya. Jadi ini harus dibuat. Baik. Ini satu cadangan yang menarik. Satu pendedahan yang begitu berani. Saya pun dah berpeluh-peluh ni. Baik, saya baca. Kes Altan Tuya mesti dibuka semula. Siapa dalam pembunuhan Altan Tuya itu Dipak? Habis rakyat Malaysia macam mana? Mungkin saudara boleh jawab ataupun saudara mungkin nak reserve sebab saya bimbang juga tentang keselamatan saudara Dipak ni. Tak apa, saya boleh jawab. Sebenarnya kes Altan Tuya ni mesti dibuka. Dan saya harap ia dapat dibuka kembali. Ya. Saya biar itu ke institusi kehakiman untuk membuat
pendekatan kembali, mengimbas kembali kes ini. Ya. Sekiranya kes ini dibuka, saya pasti penjenayah yang bernama Rosmah Mansor yang pada malam itu telah memberi arahan kepada ADC Datuk Seri Najib, iaitu Datuk Musa, untuk mengambil tindakan membunuh Altan Tuya akan mendapat padahnya. Rosmah Mansor pasti akan didapati bersalah. Okey, Ya. pasti ya. Pasti. Baik. Wah, ini lagi panas ni walaupun aircon dah sejuk tapi saya dah panas Baik, saya bacakan lagi soalan-soalan ataupun cadangan saya ambil daripada Azizan Muhammad Zain daripada YouTube Salam moderator, duit tu hak negara, patut pulang pada semua rakyat Malaysia sebab semua rakyat kita menderita, bukan orang UMNO saja Saudara Dipak, akibat geng UMNO sakau. Okey, mungkin ada ulasan daripada Saudara Dipak. Saya sangat setuju dengan Saudara Azizan. Cik Azizan ni, Ya. saya setuju 100% dengan cadangan Cik Azizan. Malangnya yang ada kuasa atas duit ni adalah Rosmah Mansor. Dan untuk Rosmah Mansor memulangkan duit ni, sekiranya dia memang dia berjiwa besar dan dia ingin memulangkan duit ni, dia dah pulangkan lama dulu. Tapi kita masih mencuba. Hari ini kita buat interview ini untuk memberi cadangan yang mulia kepada Datin Rosmah untuk memulangkan duit ni. Option pertama, kembalikan kepada rakyat Malaysia. Option kedua, kembalikan kepada UMNO. Option ketiga yang saya rasa Datin Rosmah akan pilih adalah untuk memberi duit tu kepada menantu beliau kerana menantu beliau sekarang mempunyai hak atas duit itu. Ya, UMNO lagi dia bagi pandangan. Okey, baik. Saya nak bacakan satu soalan di Facebook daripada Alif Al-Jengkawi. Setuju dengan Saudara Dipak, tapi nak tanya, kenapa sekarang baru nak lawan? Kenapa tak lawan terang-terangan dulu? Ini pun soalan yang saya nak tanya. Saya setuju dengan soalan Alif Al-Jengkawi. Abang Zack, Tuan Alif, sebenarnya kalau Tuan Alif tahu, Abang Zack tahu, sudah 10 tahun saya berjuang. Ya. Sampai saya pun hampir bankrupt pada suatu seketika. Ya. Saya berjuang untuk mendedahkan siapa sebenarnya Rosmah Mansor. Ya. Dan apa yang telah dia buat kepada Najib Razak, apa yang telah buat kepada keluarga Tun Razak, dan yang paling perit, apa yang telah terjadi kepada rakyat Malaysia kerana beliau seorang. 10 tahun. 10 tahun saya sudah berjuang. Dan waktu itu Saudara Dipak ni mungkin ada menerima ancaman ugutan. Pelbagai. Ya, saya ada terbaca juga. Untuk 7 tahun saya tak boleh keluar daripada Malaysia. Ya. Pasport saya telah tahan. Saya tak boleh keluar Malaysia. Ya. Saya ada lebih kurang 20 syarikat di SSM. Ya. Semua syarikat saya dibeku. Ya. Bank akaun saya, Cik Alif, telah dibeku. Selepas pilihan raya baru dibuka, Cik Alif. Wah. Ya, ini hakikatnya. Okey. Dan masih suka UMNO? Saya bukan suka UMNO yang barah. Saya suka UMNO yang telah membina Malaysia. Baik. Track record mereka. Baik. Okey. Kita bacakan komen seterusnya ni. Saya ambil daripada YouTube daripada Abam Adi. 100 bilion babi pun boleh hilang akal. PDRM boleh keluar warrant kat Interpol, freeze semua nama GB and family selagi Perdana Menteri tak telus dan penakut, memang takkan terbongkarlah semua cerita-cerita ini. Ya, saya sangat setuju kalau inilah pandangan daripada Saudara Abang Adi ini untuk kita bawa kepada kerajaan Malaysia tentunya, terutamanya pihak yang berkuasa. Apa pandangan Saudara Dipak? Ini harus dibuat. Ini harus dibuat. Ya. Tetapi kerana kerajaan yang tidak stabil, tidak ada ramai ahli politik yang berani mengambil tindakan sebegitu keras ke atas mereka. Tetapi mereka memang harus tindakan seperti ini harus dilaksanakan. Ya.
Baik, saya ambil lagi komen daripada YouTube sebelum saya nak sambung lagi bertanya kepada Saudara Dipak. Daripada Prof Kamura, siasat juga Dipak ni. Aku pun boleh cakap macam-macam tanpa bukti. Kalau video curi-curi aku ambil pun jadilah. Okey. Prof Kamura, salam. Apa khabar? Saya dah ambil tindakan mahkamah dengan semua bukti di mahkamah. Semua bukti ni di dalam domain publik. Saya ada 8 kes dengan semua bukti termasuk duit yang telah diagihkan, termasuk semua transaksi yang telah diagihkan. Kes-kes ni masih di mahkamah. Harap dan tolonglah berdoa untuk saya memenangi kes ini supaya kes ini mendapat satu cara di mahkamah, mendapat trial. Sekiranya kes-kes saya mendapat trial di mahkamah, maka semua cerita ni akan buka di mahkamah. Pada masa ni Prof Kamura boleh buka fail mahkamah untuk lihat atas nama saya. Ada 8 kes. Baik. Ya. Satu lagi saya nak tambah mungkin bagi menjawab Prof Kamura. Ya. Ini baru siri pertama. Ya. Siri pertama ni kalau Saudara Dipak sudi untuk siri seterusnya, mungkin dengan menampilkan bukti-bukti yang seperti Saudara Dipak sebutkan tadi, penyata bank dan sebagainya itu, mungkin kita akan bawa. Tunggu Saudara Prof Kamura. Saya sedang cuba nak nego dengan Saudara Dipak untuk siri seterusnya. Okey. Baik. Ini ada lagi komen dan cadangan daripada YouTube. Banyak sangat. Laju betul di YouTube ni. Daripada Wis Liut. Rampas semua harta si banduan, penyamun, penyangak untuk ganti duit yang dia curi dan bayar faedah hutang 1MDB yang dia buat. Apa pandangan Saudara Dipak? Sebenarnya semua ni seharusnya telah dibuat dah. Saya pun tak faham kenapa perkara ini masih tak dibuat. Betul. Kalau di mana-mana negara, di luar negara, seorang pencuri yang kaplokrat, yang penyangak, dah ada bukti, kenapa kita belum rampas harta beliau? Ya. Saya pun setuju dengan apa yang Saudara Dipak utarakan. Kan saya nak beralih di Facebook. Facebook pun boleh tahan juga. Okey, ini komen ataupun cadangan daripada Singa Berdiri. Wow. Dipak, you buat laporan kat SPRM. Jika benar, buat sidang media. Jika laporan tak jalan, dah penat politik Dipak ni. Apa pandangan Saudara Dipak? Salam Singa Berdiri. Saya dah buat laporan SPRM. Sila Singa Berdiri tolong Google kan. Dah lama dah buat laporan SPRM. Bila tu? Semasa 2013, 2014, 2012. Dan ketika itu Najib Razak jadi Perdana Menteri tu? Sebelum dan selepas pun saya dah buat laporan. Ya. Sebelum dan selepas. Mungkin dengan pendedahan ini pada malam ini, mungkin akan membuka semua. Ya, kita harap ada pandangan baru, ada nekat untuk memastikan semua ini telah terdedah, semua ini akan memastikan bahawa Rosmah Mansor mengembalikan duit ni ke Malaysia. Itulah niat kita. Pulangkan balik duit rakyat Malaysia. Ya, dengan itulah, apa jua cara. Ya, itulah tajuk kita pada malam ini. Ya. Saya bersama dengan Saudara Dipak. Tajuknya pulangkan duit rakyat. Okey. Baik, saya nak baca soalan di Facebook daripada Mustaqim Muhammad. Selamat petang Dipak. Jika benar Rosmah bagi pada UMNO, itu bermakna memang adalah duit 100 bilion tu. Saya rasa Rosmah tidak akan bagi punya. Apa komen Tuan Dipak? Tuan Mustaqim, saya sebenarnya berharap kerana saya ni seorang yang percaya dengan kuasa Tuhan. Dan saya rasa dan saya tahu akan sampai satu ketika Rosmah terpaksa mengambil satu decision untuk mengembalikan duit itu kepada rakyat Malaysia atau kepada UMNO yang juga rakyat Malaysia. Tapi apa yang saya tidak mahu dia buat adalah memberi duit itu kepada menantu beliau daripada Kazakhstan. Sekiranya itu berlaku, memang rakyat Malaysia rugi. Kita berharap, kita berdoa Datin Seri Rosmah akan bertaubat, akan
mengambil ikhtiar bahawa duit tu sebenarnya bukan segalanya. Dan duit yang telah dicuri seharusnya dipulangkan kepada tuan punya duit itu, iaitu rakyat Malaysia. Baik. Rakyat Malaysia, bosku. Duit Malaysia, duit rakyat, bukan duit bosku. Baik. Ya. Baik, tadi ada Saudara Dipak sebut tentang menantu yang berasal daripada Kazakhstan. Menantu ni boleh keluar masuk negara? Mungkin saya dedahkan sedikit berkenaan latar belakang menantu dia. Okey. Saya ada menampilkan 2-3 artikel surat khabar berkenaan menantu beliau, supaya mungkin Abang Zack boleh melihat atas sekarang ni di skrin di kita skrin, lihat siapakah menantu Rosmah Mansor dan apa latar belakang beliau. Ya. Menantu Rosmah Mansor adalah seorang yang bernama Daniar. Ya. Daniar ni adalah bau bacang kepada ex-presiden Kazakhstan. Ayah tiri dia merupakan adik kepada ex-presiden Kazakhstan pada masa Rosmah telah mengambil pendekatan untuk menikahkan anak beliau, Noriana, yang kita panggil Kak Gina, kepada Daniar. Saya tahu latar belakang tu. Pada masa itu, sebelum perkahwinan, saya telah disuruh untuk mengambil satu penyiasatan atas Daniar untuk mentahu lebih lanjut. Dan Rosmah memang suka dengan budak ni. Kerana dia nak anak dia kahwin dengan orang luar negara. Dia nak cucu yang berupa orang putih. Dia nak cucu yang memang daripada kalau boleh keluarga daripada Arab Saudi ke, daripada Dubai ke. Tapi bila dapat Kazakhstan, lamaran dari Kazakhstan, dia pun minta Kak Gina untuk menerima. Gina tu Yana lah. Yana untuk menerima lamaran tersebut. Sebenarnya Gina pada masa itu masih belajar. Dan dia tak setuju. Dia tak setuju, dia memang tidak mahu tunang. Boleh berkawan tapi dia tak nak bertunang. So Rosmah buat apa? Rosmah menggunakan seorang yang bernama Aunty Mumtaz lah. Aunty Mumtaz ni I tak nak mention full name. Tapi saya rasa Abang Zack tahu siapa. Saya tahu. Aunty Mumtaz diarah untuk mengambil bomo untuk mengubah pemikiran Noriana, Kak Gina. Sampai begitu sekali? Sampai begitu. Ini saya sumpah. Ini memang benar. Ini betul ya? Betul. Of course. 100%. Ini live ni. Semua tahu. Semua orang di rumah Datuk Seri Najib pun tahu apa yang telah berlaku. Untuk mengubah pemikiran Gina untuk aku. Jadi bomoh, 2-3 bomoh ni telah cuba. Dia buatlah sembayang, dia buat seruan, dia buat gambar Kak Yana dengan Kak Gina dengan Daniar. Dan Dipak menyaksikan perkara itu? Ya. Saya ada di sana. Saya tahu apa yang berlaku. So akhirnya bomoh-bomoh ni berjaya. Kak Gina aku untuk berkahwin dengan Daniar. Dan mereka telah bertunang. Ini kita boleh cerita mungkin di lain siri. Lain siri. Sebab tak sampai sebab waktu. apa ya, saudara-saudara? Sebab Dipak ni pernah juga keluar dalam satu siri yang menceritakan tentang bomoh. Seperti mana pandangan saudara Sentient Being di YouTube. Saya nak dengar cerita bomoh. Baik, saudara, relax sama siri kedua atau seterusnya. Saya cuba berunding dengan Dipak agar siri ini dipanjangkan lagi sebab hari ini kita ada masa yang agak terhad saudara Dipak. Okey. Dan saya nak bacakan komen di YouTube lagi laju YouTube ni oleh Masa Wing 100 bilion itu tak boleh diberikan kepada parti UMNO. Wang itu hak rakyat. Biarlah kerajaan yang menentukan. Saudara Dipak. Ini terima kasih saudara Masa Wing ni. Ini pandangan saya pun sama seperti mana pandangan saudara. Okey, Dipak. Masa Wing, pencuri bernama Rosmah menguasai duit ni dengan menantu beliau dari Kazakhstan.
dia tidak akan kembalikan kepada kerajaan Malaysia. Tak kisah kerajaan tu kerajaan PN ke, PH ke, BN ke, dia tidak akan kembalikan. Tetapi ada peluang, mungkin beliau akan mengembalikan duit itu kepada parti UMNO untuk memastikan UMNO menang pilihan raya. Sekurang-kurangnya Mas Awing, duit tu akan kembali kepada rakyat Malaysia. Lebih baik daripada duit tu sampai ke Kazakhstan, sir. Itulah pandangan saya. Kerana kita tak ada kuasa atas duit tu. Saya nak tambah sikit. Kalau diberi kepada UMNO, UMNO menang pilihan raya dan Najib akan dibebaskan. Begitu tak, saudara? Saya rasa sekiranya UMNO ingin memenangi pilihan raya ini, semua barah dalam UMNO, semua penyangak, semua kluster mahkamah harus disingkir dan pasti tidak boleh dibeli kerusi untuk menandangi pilihan raya ini. Ya. Baru UMNO akan menang. Baik. Baru UMNO. Kalau tidak, tak mungkin. Najib telah masuk mahkamah. Mana akar umbi UMNO datang menyokong dia? Mereka tahu Najib dah condemn, Rosmah dah condemn parti UMNO. Ya. Satu saja cara, ya duit tu penting. Tetapi rakyat yang mengundi itu arif. Ya. Mereka tahu selagi UMNO tak bersih, tidak mungkin UMNO akan menang tanpa berganding. Baik, tadi Saudara Ripak menyebut tentang akar umbi UMNO, akar umbi Barisan Nasional. Kesetiaan dia kepada parti lah, dan dia percaya bahawa UMNO ni boleh menang pilihan raya. Rata-rata kita lihat di sosial media, di Facebook dan sebagainya itu, banyak hantaran-hantaran ataupun serangan-serangan oleh cyber troopers upahan daripada UMNO ini. Dan mereka sendiri membuat satu naratif bahawa mereka tidak percaya tentang kes yang sedang dihadapi oleh Najib Razak, hukuman ke atas kesalahan Najib Razak dan juga kes 1MDB ni. Apa pada pendapat Saudara Dipak? Minta maaflah Abang Zack. Saya rasa mereka tu arif. Mereka tahu hakikatnya. Mereka terima keadilannya. Mereka terima hukuman atas Najib Razak. Tetapi sepastinya mereka akan defend Najib kerana sepertilah andai kata Najib itu adalah ayah Abang Zack. Walaupun dia telah mencuri. Adakah Abang Zack akan mengaku ayah Abang Zack memang pencuri walaupun dihukum? Kalau saya masih lagi mengaku itu ayah saya. Ya. Tetapi bila ini cerita, bukan soal itu kalau ayah. ayah tu seorang penjenayah, perompak, penyamun yang telah dijatuhkan hukuman, maka ia tidak akan mengubah pendirian itu, yang mana saya akan tetap menyebut bahawa ayah saya adalah seorang penjenayah. Tidak, itu saya rasa Abang Zack ni memang seorang yang berprinsip tinggi, tapi kebanyakan orang tidak akan menerima hakikatnya. Ya. Ya. Alright, saya nak tanya last satu soalan. Daripada banyak-banyak duit 100 bilion itu, 50 bilion yang Saudara Dipak tadi minta untuk dikembalikan ke negara kita ni, dan ada juga disebut tadi Saudara Dipak ada tunjukkan ada akaun yang dibuka, akaun di Israel. Saya nak tahu berapa jumlah duit yang ada dalam akaun di Israel tu. Di Israel tadi saya ada tunjuk dengan saya terlupa Abang tadi Zack. ada. Banyak akaun. Yang Ada di Israel 5 bilion. di Israel 5 bilion ringgit. 5 bilion. Baik. Ini juga adalah satu soalan yang di DM kepada saya, nak tahu berapa jumlah. Okey? Baik. Mungkin Saudara Dipak, saya ingin mengenalkan siapa menantu Datuk Seri Najib dan Datin Rosmah kepada rakyat Malaysia. Ia penting untuk rakyat Malaysia tahu ke mana duit mereka akan pergi dan siapa akan menguasai duit rakyat Malaysia pada masa ini. Okey. Wah, sempat lagi dia bawa benda ni. Bagus. Ini adalah Daniar, menantu Rosmah. Ya. Daniar. Lelaki ini sekarang merupakan top 5 richest
di Malaysia. Dan Hai, mungkin dia buat top bisnes apa? 2 richest di Kazakhstan. Dia buat bisnes apa? Dia buat bisnes menjaga amanah akaun Rosmah untuk Datin Rosmah. Okey. Jadi kerja dia memang penting dan kerja dia untuk memastikan duit ni 7 generasi adalah untuk anak-anak dia yang berada dan merupakan rakyat Kazakhstan. Okey. Okay? So adalah penting kita kenal siapa menantu Datin Rosmah, kerana orang ni sekarang menguasai dan mungkin kalau kita tidak mengambil tindakan, mungkin orang ni akan mengambil semua duit rakyat Malaysia. Ya. Okey. Okey? Ini satu Akhir perkara kata, yang sangat mendebarkan Okey. Ada lagi sorry Pak? Last. Okey. So saya datang ni atas kepentingan rakyat. Saya bukan datang sini untuk kepentingan sendiri, untuk mana-mana parti politik. Abang Zaid marah saya tak sokong Pakatan Harapan. Bismillah, tak apa. Saya terima hakikatnya. Saya tak marah. Tak apa. Terkilan. Okay. Terkilan. Tapi saya ni bukan seorang ahli politik. Ya. Saya datang ni untuk membuka mata rakyat Malaysia. Siapa sebenarnya Najib Razak dan Rosmah Mansor. Ya. Dan adalah sangat penting pada waktu ini untuk duit yang telah dicuri dari rakyat Malaysia dikembalikan kepada rakyat Malaysia menerusi cadangan-cadangan yang saya telah memberi kepada Datin Rosmah. Sekiranya rakyat Malaysia tidak membantu niat saya untuk memaksa, mendesak, memujuk Datin Rosmah untuk mengembalikan duit ni untuk bertaubat, maka akhir kata rakyat Malaysia akan makan telur. Itu pun telur yang sudah rosak. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Saudara Deepak dan saya akan Back button out of pager navigation bar.